Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Respon ataupun reaksi pemegang taruh pendidikan dengan bajet 2022 dengan peruntukan yang sekali lagi antara terbesar diberikan kepada sektor pendidikan, walaupun 2022 Kementerian Kesihatan Malaysia diberikan tambahan yang lebih tinggi berbanding sebelum ini akibat pandemik COVID-19, tetapi sektor dan juga hal berkaitan dengan pendidikan sentiasa menjadi keutamaan negara dan jumlah sekitar 52.6 bilion diperuntukkan untuk tahun 2022, merupakan 16% dari keseluruhan bajet negara untuk tahun hadapan. Jadi Kementerian Pendidikan Negara iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia diperuntukkan satu jumlah yang begitu besar, tetapi kita tidak lupa juga ada satu lagi elemen dalam pendidikan iaitu Kementerian Pengajian Tinggi juga tidak kurang mendapat peruntukan dana yang tinggi iaitu sekitar 14.5 bilion untuk KPT. Jadi untuk melihat apakah dana ini benar-benar akan memberikan impak kepada industri ataupun sektor pendidikan yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Kita sedia maklum, sekolah ditutup, anak kita tidak ke sekolah, majoritinya terpaksa melakukan akses pendidikan melalui dalam talian ataupun PDPR. Kalau kita zoom lagi, PDPR itu pelbagai istilah ataupun pengertian yang diberikan oleh masyarakat, sama ada mereka faham ataupun tidak. PDPR yang benar-benar adalah PDPR yang boleh diikuti oleh pelajar dan juga pihak sekolah, tetapi bagaimana dengan peruntukan 52.6 bilion ini? Adakah kita mengenal pasti isu-isu dan masalah yang kita hadapi hampir 2 tahun dan juga bergerak ke hadapan? Jadi kita bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Anwar. Assalamualaikum Dr. Haji, apa khabar? Dr. Anwar segera memberikan reaksi dengan bajet pembentangan pada Jumaat lalu, tetapi untuk malam ini bersama saya, adakah Dr. Anwar merasakan bajet ini merupakan satu perkara yang tradisi ataupun yang kita ingin dengar saban tahun, tetapi sekali lagi Kementerian Pendidikan diberikan peruntukan yang terbesar sekitar 16% dari keseluruhan bajet 2022. Untuk Dr. Anwar, apa perkara yang menjadi highlight untuk Kementerian Pendidikan yang menarik perhatian dan mungkin perkara yang tidak dapat didengar semalam tetapi sepatutnya diberikan perhatian oleh Kementerian Kewangan apabila membentangkan bajet 2022? Baik, terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali saya sebagai pihak yang mengkaji tentang pendidikan, kita menyambut baik bajet ini, pembentangan bajet ini khususnya berkaitan dengan pendidikan. Walaupun kita tahu negara kita dalam keadaan pandemik dan kita mempunyai masalah dari segi pendapatan, tapi kita lihat bahawa pihak kerajaan telah memberikan satu keazaman yang kuat kepada pendidikan, di mana peruntukan untuk pendidikan bukan saja tidak dikurangkan, malah diberikan tambahan untuk memastikan bahawa sistem pendidikan negara dapat kembali pulih selepas hampir 20 bulan kita di dalam pandemik. Jadi pada saya ini satu keputusan yang sangat tepat. Saya fikir seluruh rakyat, khususnya ibu bapa, bersyukur dengan apa yang telah diberikan dan telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Kita lihat peruntukan sekitar 16% daripada anggaran kewangan ini, dan juga kalau digabungkan dengan KPT mencapai sehingga 20% daripada bajet ini kepada sektor pendidikan adalah satu jumlah yang cukup tinggi. Dan sekarang adalah terpulang kepada KPM dan juga KPT untuk memastikan bahawa peruntukan 52.6 bilion ini untuk KPM dan 14.5 bilion untuk KPT ini digunakan dengan sewajarnya bagi memastikan bahawa sistem pendidikan negara kita dapat kembali pulih dan berkembang lebih baik daripada sebelum pandemik. Baik, ada beberapa perkara yang saya lihat perlu menjadi keutamaan kepada kita. Kalau kita lihat dari senarai cadangan kepada peruntukan dalam pendidikan itu, kita dapat lihat bahawa kebanyakan adalah untuk bantuan terus kepada ibu bapa, termasuk juga bantuan pembelajaran awal persekolahan,
begitu juga dengan rancangan makanan tambahan dan juga beberapa peruntukan yang besar untuk tujuan penyelenggaraan sekolah dan juga sekolah daif. Tapi kita mungkin tidak dapat melihat satu peruntukan khusus untuk tujuan pendidikan jangka panjang. Jadi kita faham peruntukan yang diberikan dalam bajet 2022 untuk pendidikan ini lebih kepada untuk kembalikan semula ataupun memulihkan semula sistem pendidikan negara dengan memastikan bahawa anak-anak dapat dihantar ke sekolah dengan keadaan yang lebih selesa, mempunyai sedikit wang tambahan yang boleh diberikan untuk persiapan anak-anak dan guru-guru juga dapat dihargai untuk ditingkatkan motivasi mereka dengan penghargaan RM100 sebagai wang satu penghargaan kepada guru-guru. Jadi pada saya Tuan Haji, peruntukan ataupun sektor pendidikan pada tahun 2022 dia tidak mendapat satu suntikan untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara, tetapi kita dapat lihat bahawa peruntukan ini lebih kepada usaha untuk memulihkan semula sistem pendidikan negara selepas 20 bulan kita berhadapan dengan pandemik dan sekolah ditutup. Okey, bagaimana kita membuat SWOT analisis, Dr. Anwar? Kalau bajet ini secara umumnya membawa gambaran, kita ingin meraihkan semula anak-anak kita ataupun para siswaza kita kembali ke universiti, kembali ke sekolah, tetapi apa yang kita tidak lihat, bagaimana bajet ini mengambil kira kesan daripada 2 tahun mereka tidak ke sekolah dan jurang pendidikan yang semakin lebar antara mereka yang mampu mengikuti pembelajaran dalam talian, menggunakan internet, menggunakan pelbagai platform yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi ia tidak diberikan reaksi secara tuntas dalam bajet ini. Jadi bagaimana tanggungjawab KPM mengambil peranan ini dan memberikan satu keutamaan walaupun tidak diberikan penjelasan dalam bajet itu, bajet yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan, Dr. Anwar? Ya, pada saya yang penting sekali KPM harus menentukan apakah keutamaan dari segi penggunaan bajet ini, khususnya bajet pembangunan. Disebabkan oleh kita tahu bahawa ada setengah kumpulan pelajar yang terkesan teruk akibat penutupan sekolah dan pelaksanaan PDPR seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan sebagai tidak begitu berkesan. Jadi KPM harus menentukan siapakah ataupun kumpulan sasar manakah yang harus mendapat bantuan khusus untuk mereka meningkatkan kembali penguasaan pendidikan mereka. Kajian-kajian oleh ramai rakan-rakan akademik dan juga kajian di luar negara juga menunjukkan bahawa ada 3 kumpulan pelajar yang terkesan teruk dan mereka ini harus diberi keutamaan. Yang pertama adalah kumpulan pelajar di luar bandar, di kawasan pedalaman, di mana mereka tidak dapat akses kepada internet dan juga mereka tidak mempunyai peluang untuk belajar dengan selesa. Kumpulan kedua adalah kumpulan pelajar OKU, pelajar yang berkeperluan khas. Mereka juga sebenarnya tertinggal semasa pelaksanaan PDPR ini kerana PDPR tidak begitu berjaya dilaksanakan untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas. Dan yang ketiga adalah kumpulan pelajar di bandar yang di dalam kategori B40 dan B60. Jadi 3 kumpulan pelajar ini adalah kumpulan sasar dan dalam bajet itu kita dapat lihat beberapa usaha yang telah diberikan oleh Kementerian Kewangan khususnya untuk membantu kumpulan ini seperti pemberian laptop kepada siswa B40, begitu juga dengan makanan tambahan, bekalan susu harian dan juga pemberian one-off ataupun pemberian bantuan kepada kumpulan anak-anak orang asli sebanyak RM4 sehari bagi wang saku. Jadi saya fikir ada insentif-insentif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan untuk membantu anak-anak ini kembali ke sekolah. Tetapi seperti yang disebut oleh Tuan Haji tadi, kita tidak nampak satu peruntukan yang khusus untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Misalnya, adakah kita mempunyai peruntukan khas untuk melatih semula guru-guru dalam pendidikan yang menggunakan digital teknologi. Ya. Begitu juga dengan prasarana sekolah. Kita tahu bahawa di bawah program Jendela, kerajaan memperuntukkan RM3.5 bilion untuk memperkasakan Jendela, tetapi untuk tujuan pendidikan itu kita tidak nampak satu program khas
bagaimana sistem pendidikan itu akan mendapat manfaat langsung daripada pendigitalan ini. Jadi kita harapkan supaya jendela itu dapat menyokong kepada sistem pendidikan digital di sekolah-sekolah kita. Okey, berkaitan dengan anak yang tercicir dengan 3 kategori yang dijelaskan oleh Dr. Anwar itu, kalau tidak ada dana ataupun pertukaran secara khusus diumumkan oleh Kementerian Kewangan semalam, tetapi mungkin boleh digunakan secara berhemah dan juga ada cara standard operasi yang akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Bagaimana KPM boleh menyalurkan dana khusus untuk membantu anak OKU, anak-anak yang tercicir selama 2 tahun ini dan juga memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak orang asli dan sebagainya. Pandangan Dr. Anwar, bagaimana pengoperasian KPM perlu peka dalam hal ini? Baik, saya fikir data-data ataupun yang kita boleh dapat daripada sekolah-sekolah dan juga PPD adalah hampir lengkap, di mana kita boleh mengenal pasti kumpulan pelajar yang sangat memerlukan bantuan ini. Sama ada pelajar itu pelajar di kawasan pedalaman, pelajar anak-anak orang asli, pelajar B40 dan B60, B60 di bandar-bandar. Kita ada data-data itu. Saya fikir keputusan di peringkat tertinggi KPM lah yang akan menentukan sama ada keputusan mengutamakan kumpulan yang terjejas teruk ini diangkat. Kita mempunyai program KPM Perkasaku. Kalau kita lihat dokumen itu yang telah dilancarkan sekitar bulan 2 bulan yang lepas, KPM Perkasaku itu lebih kepada usaha untuk melakukan penambahbaikan kepada pembelajaran pelajar. Tetapi satu perkara yang selalu disebut oleh ramai pengkaji bahawa sebelum pelajar itu bersedia untuk belajar, kita kena pastikan dahulu dari segi kesihatan mental mereka sihat, keselesaan mereka, kebajikan mereka, psikologi mereka, kesediaan mereka untuk kembali ke sekolah itu harus diberikan keutamaan. Sebab itu pada saya, seperti yang disebut oleh Tuan Haji tadi, KPM harus mempunyai program khas untuk membantu anak-anak yang disebut 3 kategori tadi. Program khusus ini akan dapat meningkatkan kembali moral mereka, motivasi mereka untuk membuat persiapan belajar dan kembali untuk menjadi pelajar yang baik apabila mereka telah dibantu dari segi kewangan, dari segi bantuan pembelajaran dan sebagainya. Jadi kita harap pengurusan tertinggi KPM, kepimpinan KPM akan dapat melihat perkara ini, memberikan keutamaan. Dan dengan itu anak-anak yang mungkin tercicir dalam tempoh 20 bulan yang lalu dapat dibantu dengan segera. Kita mendengar di media sesi libat urus, sesi kata pun pertemuan antara pihak KPM, pihak Menteri Kanan dengan pemegang taruh sama ada ibu bapa, pelajar dan guru-guru di seluruh negara. Itu sedang berjalan dan kita mengharapkan sesuatu feedback yang kita bincangkan ini ada diberikan perhatian oleh pemegang taruh. Antara kelompok yang benar-benar kita perlu beri perhatian juga dan perlu adakan ruang intervensi yang cukupnya, iaitu kelompok anak-anak di pelajar darjah 1 ataupun rendah ataupun yang akan memasuki darjah 1 pada tahun 2022. Ini kelompok yang memang mereka hilang sistem pendidikan awal secara rasmi sepanjang pandemik COVID-19. Pandangan Dr. Anwar, kenapa kita perlu berikan perhatian dan intervensi segera untuk anak-anak ini supaya mereka dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira, 3M itu? Betul. Pada saya itu adalah keutamaan yang cukup besar untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar di tahun 1, kita panggil tahap 1, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 ini diberikan intervensi segera untuk memastikan bahawa mereka menguasai 3M ini dengan sebaik mungkin. Kita bimbang kalau pelajar-pelajar ini tidak menguasai 3M dengan baik disebabkan oleh hampir 2 tahun sekolah itu tidak berjalan dengan sempurna. Ramai anak-anak misalnya di tahun 3 dan juga tahun 2 masih ramai yang tidak dapat menguasai membaca, menulis dan mengira dengan baik. Apabila mereka naik ke tahap 2 iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, mereka akan berhadapan dengan subjek ataupun mata pelajaran yang lebih memerlukan kemahiran membaca, menulis dan mengira. Jadi kalau kemahiran itu tidak ada pada mereka, kita bimbang bahawa apabila mereka naik ke tahap 2 nanti, mereka akan berhadapan dengan kesukaran pembelajaran, motivasi mereka akan terjejas
minat dan juga ruang untuk mereka meningkatkan pencapaian mereka akan menurun, dan ini semua berpunca daripada ketidakmahiran mereka dalam 3M. Disebab itu pada saya KPM harus mengemukakan apakah program khusus untuk pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Kita tahu bahawa di dalam KPM Perkasaku ada program penciutan dan sebagainya, tapi pada saya kita memerlukan satu program khusus untuk pelajar-pelajar di peringkat tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 ini, bagi memastikan bahawa mereka tidak keciciran yang berpanjangan sehingga mereka tamat di peringkat sekolah rendah. Jadi harapan kita supaya program 3M ini akan dilihat secara serius oleh KPM apabila sesi persekolahan ini bermula, dan memastikan bahawa tidak ada pelajar yang tercicir dalam penguasaan 3M tadi. Pastinya juga kita perlu menghargai guru, dan guru diletakkan dalam bajet 2022 dengan peruntukan khusus RM100 seorang untuk memberi sedikit insentif ataupun penghargaan dengan memberi alat-alat bantuan mengajar dan menyediakan segala peruntukan untuk pembelajaran dalam talian sebelum ini. Tetapi kita tahu core of the problem dalam pendidikan PDPR adalah penguasaan ataupun pemilikan gadget dan juga akses internet. Jadi bagaimana kita perlu belajar daripada 18 bulan yang lalu, dan kita tidak perlu matikan PDPR itu sewenang-wenangnya apabila kita sudah kembali secara bersemuka di dalam kelas. Jadi bagaimana KPM dan juga pemikir-pemikir pendidikan perlu memperkasakan semula peranan guru dan juga PDPR. Dr. Anwar dah sentuh tentang jendela untuk akses internet yang lebih kuat di seluruh negara termasuk pihak sekolah. Tetapi kita tidak mendengar khusus bagaimana sekolah perlu ada talian khas yang mungkin lebih kuat, dan kawasan-kawasan yang tercicir, terpinggir ini akan diberikan akses sewajarnya. Jika ada apa-apa yang berlaku masa akan datang ketika era endemik, kita tidak tahu. Mungkin sekolah terpaksa ditutup untuk lokaliti tertentu dan mereka terpaksa kembali kepada PDPR. Tetapi kalau kita tidak ada penambahbaikan kepada PDPR, kita akan back to zero. Jadi macam mana Dr. Anwar dalam hal ini? Ya, betul. Saya mempunyai kebimbangan jika kita kembali kepada amalan kita sebelum pandemik, kita akan kembali kepada sistem ataupun amalan persekolahan seperti yang lama, kita akan sedikit demi sedikit, guru-guru kita akan mula meninggalkan digital education ini, pendidikan berasaskan digital ini, dan mereka kembali kepada amalan-amalan pengajaran cara lama, ya, kerana mereka sudah selesa dengan amalan-amalan yang seperti itu. Tetapi kita tahu bahawa dunia bergerak dengan pantas. Pelajar-pelajar yang kita lahirkan ini bukan untuk hari ini, tapi untuk persediaan mereka 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Jadi penggunaan dan juga amalan pedagogi, amalan pengajaran pembelajaran berasaskan digital, pembekalan bahan-bahan pembelajaran termasuk peranti kepada pelajar-pelajar ini adalah perkara yang penting dan perlu. Pada saya, keputusan KPM harus sentiasa berasaskan ke arah membawa sistem pendidikan negara kita ke hadapan. Bukannya kembali kepada sistem yang lama ataupun yang sebelum pandemik. Jadi pendidikan hybrid, penggunaan secara berterusan komputer, peranti, penggunaan bahan-bahan pembelajaran di dalam talian, penggunaan delima, mesti diperkasakan. Malah harus dijadikan sebagai satu agenda wajib kepada sistem pendidikan kita. Kebimbangan saya ini berasaskan kepada keadaan kalau kita lihat pada hari ini, apabila pelajar kembali ke sekolah, guru-guru mula meninggalkan segala kemahiran-kemahiran yang baru mereka belajar tentang digital education ini, pendidikan digital ini, penggunaan Zoom, Gmeet dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah mereka akan hilang kemahiran itu dan mereka tidak akan lagi menggunakan kemahiran-kemahiran itu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebab itu pada saya, KPM khususnya sebagai badan yang bertanggungjawab kepada pembawa sistem pendidikan negara kita ke hadapan, harus merangka satu pendekatan supaya pada ketika kita kembali ke sekolah, anak-anak kita kembali belajar dalam bilik darjah dengan SOP yang ketat,
guru-guru dan pelajar-pelajar tidak boleh meninggalkan pembelajaran secara digital. Kerana itu adalah pendidikan masa depan. Dan jika kita meninggalkan pendidikan digital dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak perlu, maka sebenarnya kita sedang meninggalkan arus pembangunan pendidikan dan kita sedang ketinggalan kepada negara-negara lain yang begitu rancak untuk melaksanakan pendidikan digital, khususnya negara-negara serantau. Tuan Haji. Menarik, itu yang saya ingin dengar. Berkaitan dengan kesihatan mental ataupun psikososial, bantuan psikososial. 70 juta pertama kali kita dengar diperuntukkan oleh pihak kerajaan untuk membantu individu, rakyat dan masyarakat mengenal pasti, mendiagnosis dan mendapatkan rawatan berkaitan dengan kesihatan mental. Kita faham anak-anak kita, para guru dan pemegang taruh dalam pendidikan tidak asing dalam hal ini. Dan apatah lagi anak-anak yang dalam awal pembelajaran tahap 1, tahap 2, anak-anak dalam kelas peperiksaan, guru-guru yang mungkin amat terkesan dengan sistem pendidikan dalam talian, mereka mengalami gangguan mental dan juga kesihatan psikososial mereka terjejas. Jadi bagaimana kita mengambil peluang kali ini sebelum mereka datang ke sekolah, bagi negeri-negeri yang sudah pun tetapi terus mengenal pasti anak-anak, guru-guru dan juga pemegang taruh sekolah, ada elemen-elemen psikososial yang perlu diberi bantuan dan bergerak ke hadapan bagaimana KPM perlu menstrukturkan semula elemen sekolah, kaunselornya dan juga mendekati mereka yang perlu diberikan rawatan jika dikenal pasti lebih awal. Ya. Pada saya, Haji, kita selalu mendengar rungutan dalam sistem pendidikan kita. Kita sebenarnya kekurangan kaunselor sekolah. Kaunselor sekolah ni ataupun guru yang bertanggungjawab untuk menguruskan kesihatan mental pelajar ni sangat penting. Sekarang kita tidak mempunyai ramai bilangan mereka di sekolah sebab kita menganggap bahawa guru-guru kaunselor ni lebih kepada orang yang cuba untuk menyelesaikan masalah pelajar. Bila pelajar ada masalah, misalnya masalah kemurungan, masalah motivasi, maka guru kaunselor itu diminta untuk menyelesaikan masalah. Pada saya mungkin itu kaedah yang mungkin tidak begitu tepat dari segi maksud tujuannya. Kita memerlukan kaunselor ini untuk memperkasakan emosi anak-anak kita. Mungkin kita lihat anak-anak itu berada dalam keadaan yang normal, tapi kita ingin memperkasakan lagi keyakinan mereka, keupayaan mereka, mereka mengetahui bakat mereka, potensi mereka dan peranan ini sangat dimainkan oleh guru-guru kaunselor. Sebab itu kita mengharapkan supaya KPM dapat meningkatkan lagi bilangan guru-guru kaunselor di sekolah di mana guru-guru kaunselor ini mempunyai kepakaran khusus berkaitan dengan psikologi remaja, psikologi kanak-kanak dan mereka dapat membantu anak-anak itu menyelesaikan masalah kesihatan mental, kemurungan, hilang motivasi, dan berbagai-bagai lagi cara untuk mengendalikan emosi pelajar. Jadi pada saya, Tuan Haji, yang penting adalah untuk kita menambahkan bilangan guru-guru kaunselor. Itu yang pertama. Sebab pada saya bilangan yang ada sekarang ini tidak begitu memadai berdasarkan kepada bilangan pelajar dan juga nisbah guru kaunselor. Yang kedua adalah berkaitan dengan kesihatan mental ini juga kita harus memahami bahawa dalam persekitaran masyarakat kita yang sangat pesat, cepat berubah, anak-anak ini bukan sahaja terdedah kepada isu-isu berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran, tetapi juga mereka terdedah dengan isu keselamatan cyber, isu-isu lain, termasuk juga gangguan seksual dan sebagainya. Jadi pada saya, dalam mereka bentuk sistem pendidikan, kita tidak lagi hanya boleh melihat hanya segmen akademik sahaja, tetapi sekolah itu adalah tempat yang holistik. Bukan hanya akademik tetapi juga soal-soal kebajikan, soal-soal emosi pelajar, soal-soal membina keyakinan diri, membina potensi, bakat, minat mereka itu juga harus diberi penekanan. Itulah makna sekolah yang sepatutnya kita bina pada masa depan. Bukan lagi hanya untuk memastikan mereka cemerlang dalam akademik dan kita mengenepikan soal-soal yang kita anggap tidak akademik. Jadi kita harap KPM dapat melihat isu ini dan menjadikan sekolah kita sekolah yang benar-benar dapat memberikan jiwa
ilmu kepada anak-anak kita lah, khususnya anak-anak di sekolah rendah dan juga sekolah menengah lagi. Kalau tak dapat menyediakan kaunselor dalam masa yang terdekat, wajarkah KPM membuka ruang kepada pihak sekolah membawa badan-badan civil, NGO dan kepakaran sekretaris ataupun kaunselor yang di luar profesional yang boleh bekerjasama dengan pihak sekolah, Dr. Anwar? Ya, itu satu kaedah yang berkesan, yang baik. Sebab kita tahu bahawa sekolah kita bukan hanya dimiliki ataupun diberi tanggungjawab kepada guru-guru. Sekolah adalah hak komuniti, hak masyarakat. Jadi pada saya pakar-pakar psikologi, pakar-pakar kesihatan mental, pakar-pakar kesihatan pemakanan harus datang ke sekolah bersama dengan guru-guru, bersama dengan KPM, membina jaringan-jaringan antara masyarakat, industri dengan pihak sekolah. Bukan hanya kita bercakap soal yang selalu kita dengarlah penajaan, program dan sebagainya. Tapi pada saya di luar sana, di luar sekolah, terdapat banyak pakar-pakar yang boleh membantu pihak sekolah. Tinggal lagi kita tidak mempunyai saluran yang jelas. Bagaimanakah kepakaran dan juga usaha ini dapat dimanfaatkan. Saya fikir inisiatif daripada KPM memang diharapkan supaya sekolah kita lebih terbuka kepada penglibatan pihak-pihak luar yang pakar dalam bidang masing-masing, termasuk juga pakar komputer dan sebagainya, untuk datang ke sekolah, memberikan sumbangan mereka, kepakaran mereka kepada pihak sekolah. Dan ini akan menjadikan sekolah kita itu bukan hanya dilihat sebagai tempat untuk mengejar grade peperiksaan, tetapi tempat di mana pelajar dapat belajar banyak perkara lain, termasuk juga belajar daripada pakar-pakar di dalam industri di sekolah mereka. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan Komuniti, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja reaksi kami dalam agenda Wani berkaitan dengan sektor pendidikan dalam bajet 2022. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.